Kat Madinah. Nanti Ustaz terangkan piagam Madinah dengan apa lagi satu? Perjanjian Hudaibiyah kan? Isi kandungan Perjanjian Hudaibiyah dengan isi kandungan piagam Madinah. Okey, boleh dapat? Okey, Ustaz bagi masa untuk kamu take note dulu, salin ni dulu. Sementara Ustaz nak buka tajuk yang seterusnya. Berikut merupakan surah apa? Macam tu je. Ataupun dia bagi satu ayat, dia tanya, okey, ayat ni surah apa? Macam tu je. Okey. Pasir Gudang. Ada yang daripada Perak. Perak Kampung Ustaz. Perak Kampung Ustaz. Kampung Ustaz. Di Ipoh, Perak. Ustaz orang Perak. Johor, Selangor, Melaka. Macam-macam. Okey, baik. Jom kita sambung. Piagam Madinah, Ustaz. Ustaz, apa benda pula, Ustaz? Piagam Madinah ni, Ustaz. Aduh, Ustaz. Apa benda Piagam Madinah ni, Ustaz? Tak pernah dengar kami. Kami dengar Madinah je. Piagam Madinah ni, secara ringkas lah Ustaz nak terangkan bagi korang faham. Banyak budak tak faham apa benda piagam-piagam ni. Piagam ni maksudnya peraturan ataupun perundangan. Perundangan Madinah. Piagam Madinah ni maksudnya perundangan Madinah ke, ataupun kamu nak faham peraturan Madinah ke. Piagam Madinah dia ada nama dalam bahasa Arab. Apa dia? Sahifatul Madinah, kan? Sahifah Madinah. Sahifatul Madinah. Okey, Sahifah Madinah ni piagam Madinah lah. Nanti dalam periksa UPKK tiba-tiba keluar kan Sahifah Madinah. Sahifah Madinah ni maksudnya piagam Madinah. Okey, boleh dapat? Okey, baik. Dah faham tak piagam Madinah tu apa? Dia maksudnya perundangan. Dekat sekolah korang kan, korang ada dapat tak buku peraturan sekolah korang? Pernah tak baca apa isi kandungan buku peraturan sekolah korang? Contoh kan, dalam buku peraturan sekolah, datang sebelum 7:30 pagi datang sekolah. Boleh ada kan dia tulis dalam buku peraturan sekolah kan? Kita tak pernah tengok buku peraturan tu. Okey. Balik pukul 2. Itu peraturan je. Contohlah, ataupun dalam buku peraturan sekolah korang dia tulis rambut mesti kemas. Baju putih, seluar hitam, seluar biru. Berkasut pergi sekolah, jangan pakai crops. Sebagai contoh. Sama juga negara Madinah. Negara Madinah ada undang-undang. Nama dia Perlembagaan Madinah. Jelas tak setakat ni Perlembagaan Madinah? Ustaz, tepi sikit. Kamu menghalau Ustaz. Okey, tengok. Ustaz minta maaf Ustaz nak cakap pun dia sebab ruang ni sempit. Okey. Okey, baik. Ustaz padam Okey, Ustaz padam. Okey, bila sebut piagam Madinah, apa tujuan Nabi buat piagam Madinah? Agak-agak korang rasa lah. Korang rasa agak-agak sebab apa Nabi buat peraturan dekat Madinah ni? Agak-agak sebab apa? Tak tahu? Cuba fikir sikit. Cuba kebat sikit. Cuba kebat sikit otak kamu tu. Nabi buat peraturan sebab Nabi nak memerintah negara Islam. Nabi nak menjaga keharmonian negara Madinah. Itu antara tujuan kenapa Nabi buat piagam Madinah. Nak memudahkan Nabi memerintah negara Madinah. Sebelum tu, bila Nabi nak buat piagam Madinah, sebab korang nak tahu tak, dalam Madinah ada orang Yahudi kan? Orang Yahudi kan? Nabi buat piagam Madinah sebab Nabi nak buat perjanjian dengan orang Yahudi supaya orang Yahudi ni dia memberi kerjasama. So antara isi kandungan piagam Madinah ni, isi kandungan
Piaga Madinah. Ustaz tak nak bagi banyak. Dia ada banyak. Tapi Ustaz bagi korang 2 je. Yang lain korang kena cari sendiri. Boleh? Okey, isi kandungan Piagam Madinah, maksudnya dalam buku peraturan tu ada terkandung apa? Yang pertama, Rasulullah, Ustaz ambil yang senang je. Rasulullah sebagai ketua negara Madinah. Macam Perdana Menteri lah kan? Ketua negara Madinah. Rasulullah dalam isi kandungan tu, semua orang kena setuju dalam Piagam Madinah, Rasulullah ni sebagai ketua negara. Tak ada siapa yang boleh mempertikaikan. Okey. Okey, baik, boleh. Okey, kemudian okey. Ni ke sini sikit. Okey, sini. Okey. Yang kedua adalah penduduk Madinah bebas menganut agama masing-masing. Ustaz minta maaf Ustaz, tak tulis Jawi sebab Ustaz nak laju. Kan Jawi kan takut tersilap tulis ke apa kan. So penduduk Madinah bebas menganut agama masing-masing. Ingat 2 ni je. Okey, tapi kalau nak ingat lebih tak apa. Sebab soalan biasanya dia minta 2. Biasanya soalan kalau tanya dia minta 2. Sebutkan 2 isi kandungan Perlembagaan Madinah. So Ustaz ingat ni je lah. Rasulullah ketua negara, penduduk Madinah bebas menganut agama masing-masing. Menganut tu apa Ustaz? Menganut ni maksudnya nak masuk agama apa bebas. Bukan masuk masuk agama apa bebas. Maksudnya dia nak mengamalkan agama tu bebas. Kalau orang Islam tak boleh keluar pada Islam lah. Maknanya kena stay kan. Contoh kalau ada Yahudi dia nak masuk agama lain tu tak kisah. Nabi tak paksa semua penduduk Madinah masuk ke dalam agama Islam. Okey? Kalau tulis bebas beragama pun boleh, tak ada masalah. Okey, Ustaz padam ya. Ustaz padam. Minta maaf ya Ustaz padam. Apa ya Ustaz nak pergi kepada perjanjian Hudaibiyah. Kita nak pergi kepada perjanjian Hudaibiyah. Perjanjian Hudaibiyah. Tadi Piagam Madinah banyak confuse kan? Ustaz, Piagam Madinah tu sama ke dengan perjanjian Hudaibiyah? Tak sama. Piagam Madinah ni buku peraturan. Perjanjian Hudaibiyah ni macam ni. Buat perjanjian dengan orang kafir. Perjanjian damai antara Rasulullah dan juga orang kafir. Macam mana boleh janji perjanjian Hudaibiyah? Hudaibiyah ni sebenarnya ambil nama tempat. Dia buat dekat satu nama tempat tu, nama dia Hudaibiyah. Okey, Hudaibiyah. Nama tempat tu adalah Hudaibiyah. Okey, boleh dapat? Okey, dan perjanjian Hudaibiyah ni kan Nabi bermimpi kan. Nabi buat umrah, Nabi mengerjakan umrah di Mekah. Esoknya Nabi mengajak semua sahabat untuk mengerjakan umrah. Dalam perjalanan tu mereka telah ditahan, Mereka telah ditahan oleh kafir Quraisy. Kemudian mereka orang Islam menghantar Osman bin Affan untuk berunding. Berunding ni maksudnya berbincang. Tetapi orang kafir telah menyorok Osman bin Affan ni selama beberapa hari, dan orang Islam menganggap orang Islam mendapat khabar mengatakan bahawa Osman bin Affan telah dibunuh. Orang Islam terus membuat satu bai'ah yang kita panggil sebagai bai'atu ridwan, bai'atu ridwan. So dari situlah orang kafir takut. Ustaz cerita dulu Orang kafir takut, lepas tu orang kafir hantarlah Suhail untuk berunding dengan orang Islam. Dan akhirnya mereka antara Islam dengan kafir bersetuju dengan membuat satu perjanjian.
perjanjian damai. Maksudnya kita janji kita janji ini sebagai contoh, itu namanya perjanjian Hudaibiyah. Okey, apa yang dijanjikan? Okey, yang pertama isi kandungan. Okey. Yang pertama apa dia? Gejatan senjata selama 10 tahun. Okey, Ustaz tulis je Gejatan. Okey, isi kandungan. Isi kandungan ni maksudnya apa yang diorang berjanji tu? Yang pertama, gejatan. Gejatan senjata 10 tahun. Apa maksud gejatan? Gejatan ni maksudnya tak boleh perang. Tak boleh berperang dalam masa tempoh 10 tahun lah. Gejatan ni maksudnya senjata tu kita letak. Okey. Okey, yang kedua apa dia? Yang kedua. Yang kedua, kalau sekiranya yang kedua adalah orang Islam boleh mengerjakan umrah, boleh buat umrah pada tahun depan. Okey, Ustaz ambil yang poin-poin penting dia. Dia ada banyak kan? Dia ada lebih kurang 5. Okey, lepas tu yang ketiga tu yang pasal kalau orang Mekah lari ke Madinah, perlu hantar balik. Kalau yang keempat, kalau orang Madinah lari ke Mekah, tak perlu hantar balik. Lebih kurang macam tu lah secara detailnya Ustaz ambil terus pada point tu. Okey, berdapat? Bai'ah ribuan tu sumpah setia. Nanti Ustaz nak terangkan tentang bai'ah sikit. Okey. Okey, kepada yang baru masuk live, Ustaz nak ucapkan selamat datang, selamat berkenalan. Mungkin ni kali pertama kamu jumpa Ustaz mana pula ni tiba-tiba dengan pakai t-shirtnya mengajar nak dekat periksa ni. Kenapa lah diplomatik? Pernah dengar tak dalam sirah hubungan diplomatik ni apa? Hubungan diplomatik ni dia macam hubungan baik dengan negara luar. Hubungan baik dengan negara luar. Apa tujuan? Tujuan Nabi buat hubungan diplomatik. Soalan selalu tanya macam ni. Apa tujuan Nabi buat hubungan diplomatik? Okey, antaranya adalah sebab untuk dakwah. Untuk dakwah. Ini jawapan dia. Kalau soalan tanya, apa tujuan Nabi mengadakan ataupun melakukan hubungan diplomatik dengan negara-negara bukan Islam? Tujuan dia adalah untuk dakwah. Untuk dakwah. Sebab ada raja yang terima. Contoh Raja Najasyi kan. Raja Najasyi terima Islam. Ada Raja Rom tak terima Raja Rom. Antara yang terima negara Habsyah, Bahrain dengan Oman. Ini antara negara yang menerima Islam. Ada negara yang tak terima, yang tolak. Contoh negara Rom. Negara masa zaman Nabi, negara Al-Muqawqisu, antara negara Parsi, negara Damsyik. Ini antara zaman Rasulullah. Sekarang ni dah banyak negara dah Islam kan. Okey, Rom, yes. Rom tu maksudnya Rom. Okey, Nabi tak ikut pergi Habsyah. Mungkin yang baru masuk live kan, tadi Ustaz dah ajar kan. Ke Habsyah Nabi tak ikut. Nabi suruh orang Islam je. Yang lain pergi ke Habsyah. Okey, baik, selesai. Ini adalah hubungan diplomatik. Seterusnya, Ustaz nak terang sikit tentang ekonomi lah. Ustaz bukan tak nak terang mujizat maknawi hissi ni, sebab banyak dah pandai dah. Tetapi Ustaz nak ajar yang jarang kita baca, iaitu tentang ekonomi. Ekonomi Islam. Macam mana soalan dia akan tanya tentang ekonomi Islam? Soalan yang pertama dia akan selalu tanya adalah
biasanya dia tanya, sebutkan 3 pendapatan negara Islam. Sama ada negara Madinah ataupun negara Islam lah. Ataupun Madinah lah kan. Ustaz tak pasti. Sebutkan 3 pendapatan. Pendapatan ni maksudnya income lah. Income diorang ni. Income negara Islam Madinah. Okey, ada 3 jawapan. Okey. Yang pertama adalah zakat. Yang kedua adalah jizyah. Jizyah ni maksudnya cukai. Jizyah ni maksudnya cukai. Siapa yang kena bayar cukai? Bukan orang Islam. Yang kena bayar cukai jizyah ni adalah orang kafir yang duduk di negara Madinah, yang duduk di bawah pemerintahan orang Islam. Dan yang ketiga adalah ghanimah. Ini yang murid selalu tanya, Ustaz. Ghanimah, Ustaz. Ghanimah. Ghanimah ni apa dia, Ustaz? Ghanimah ni maksudnya harta rampasan perang. Harta rampasan perang. Kan ada soalan, kan ada dalam peristiwa Uhud kan, perang Uhud, yang pemanah semua cuai. Mereka turun ke bawah nak pergi ambil harta perang. Ini yang kita panggil harta ghanimah. Maknanya harta rampasan perang. Biasanya zaman Rasulullah dulu, bila negara berperang, mereka akan bawa harta. Sebagai macam, kalau tim dia menang, dia akan ambil harta musuh. Kalau dia kalah, musuh akan ambil harta dia. Okey, boleh dapat? Okey, boleh dapat dah setakat ni? Okey. Okey, so dah saling ini Okey, bahasa Arab sikit lagi. Saya Ustaz masuk Okey, bahasa Arab sikit lagi. Saya Ustaz masuk. Kita pergi sebab esoknya, jangan risau bahasa Arab. Hari Rabu malam Ustaz akan buat lagi live. Hari Rabu malam bahasa Arab. Kan esok exam Khamis tu bahasa Arab kan. Rabu malam tu Ustaz akan buat live. Jangan risau. Okey. Okey, so apa lagi Ustaz nak apa yang Ustaz nak kongsikan adalah, kalau tentang manjanik kan, pernah dengar kan perkataan manjanik? Manjanik dengan dabbabah. Yang ini adalah alat teknologi. Ini adalah alat teknologi. Manjanik dan juga dabbabah. Okey, berdapat? Okey, apa lagi Ustaz nak kongsikan? Okey, sesi pendidikan dah. Okey, Perlembagaan Madinah dah. Okey, struktur pendidikan dah. Okey, kita nak masuk perkembangan agama Islam. Sikit lagi boleh? Jawi ni kebanyakan ramai budak yang boleh buat. Dan Ustaz nak fokus pada subjek yang susah, iaitu sirah. Okey, sebab itu tak sempat nak buat Jawi. Okey, kalau tentang perkembangan Islam pula, okey, apa yang kamu kena tahu adalah, kamu kena tahu ibadah yang disyariatkan. Ibadah disyariatkan. Okey, apa ibadah disyariatkan? Yang pertama adalah solat. Okey, solat bila dia disyariatkan? Solat bila dia syariatkan? Dia berlaku bila? Pada 27 Rejab. Kan masa Nabi Isra Mi'raj kan? Solat 27 Rejab. Okey, baik. Kemudian, dan yang kedua, azan. Azan pada tahun 1 Hijrah. Okey. Kalau puasa ni dia sama sekali dengan apa ni? Dengan bayar zakat kan? Dia sekali dengan zakat. So dia 2 Hijrah. Okey, baik. Seterusnya adalah haji. Okey, bila ibadah haji, ibadah haji dia berlaku pada 9 Hijrah. Haji wida, Ustaz tambah lagi, Hajjatul Wada. Hajjatul Wada iaitu haji perpisahan. Haji terakhir Nabi lah, haji perpisahan. Haji perpisahan berlaku pada 10 Hijrah. Jadi Nabi wafat pada 11 Hijrah. Okey, boleh dapat?
Okey, minta maaf ya Ustaz tak sempat lah nak baca lah. Banyak sangat live masuk Ustaznya. Terutamanya tentang raja-raja dengan utusan. Biasa kalau tajuk hubungan diplomatik, soalan akan tanya, apa tujuan Rasulullah buat hubungan diplomatik? Itu soalan yang paling famous. Tapi kalau dia tanya, Ustaz rasa korang baca lah. Baca. Kalau nak ingat pun ingatlah beberapa nama yang mudah korang ingat. Boleh dapat? Okey, Ustaz Badam minta maaf Ustaz Badam. Okey, sebab ramai minta muamalat muamalat. Sebab ramai minta muamalat ni. Muamalat. Muamalat ni apa? Muamalat ni dia macam, dia luas maksud dia. Tapi Ustaz tulislah, muamalat ni maksudnya macam jual beli. Yang ni maksud yang detail lah. Muamalat ni jual beli. Muamalat ni sebenarnya maksud dia besar. Hubungan dengan manusia, komunikasi dengan manusia pun muamalat. Okey, muamalat ni jual beli. Selalu soalan muamalat ni, dia akan tanya tentang macam Ustaz kata tadi pendapatan. Betul tak? Sumber pendapatan, macam jizyah, korang kena tahu ghanimah tu apa, korang kena tahu zakat dan sebagainya. Dan muamalat juga, korang kena tahu apa perbezaan jual beli zaman Rasulullah dengan zaman jahiliah. Beza jual beli zaman Rasul, zaman jahiliah. Contoh macam zaman Rasul, adil. Adil yang ini ada riba, penipuan, zalim. Kalau Islam adil, apa lagi? Adil sama rata. Okey. Apa lagi? Tidak ada penipuan, tak ada penipuan. Itu je untuk muamalat. Dan satu lagi ada dalil kan? Wa ahallallahu bai'a wa harama riba. Itu adalah dalil tentang jual beli dan juga pengharaman riba. Okey? Orang Islam nak berniaga di pasar Qainuqa, tetapi orang Islam telah dihalang oleh orang Yahudi. Jadi Rasulullah pun buat satu pasar sebelah pasar Qainuqa. Pasar ni khas untuk orang Islam. Dia ada nama dia. Jangan Ustaz cek dah nama dia. Ustaz pun dah lupa sebab nama pasar orang Islam tak disebut dalam buku UPKK. Ustaz ada dia. Ustaz dah lupa dah. Dia sebab jarang ni kan. Okey, Ustaz nak kena Google tengok lama, tapi Ustaz rasa korang ingat je pasar Qainuqa ni. Pasar Yahudi yang terletak di Madinah, pasar orang Yahudi, dan Islam membuat pasar sebelah pasar Qainuqa. Okey, boleh dapat?